Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah Isnin 10 Ogos 2020. Anda bersama saya Syuhaida Arifin membawakan kemas kini semasa berita seluruh negara. Gandingan saya hari ini bersama Raydrin Robin. Baik, terima kasih Syuhaida. Seperti biasa, mengambil tempat lintas langsung negeri-negeri Sabah dan Sarawak, dan kita juga akan mengikuti perkembangan semasa dari negeri Terengganu. Laporan dari negeri di bawah Bayu antara fokusnya Mobile River, kemudahan masyarakat pedalaman Sabah bersama dengan Muhammad Diah Sahlan, dan seterusnya ke Bumi Kenyalang kita akan bersama dengan Vanessa Mering dengan antara perkembangan semasa pembangunan seimbang dalam mencapai sasaran Bandaraya Industri Mesra menjelang 2025. Dan akhir sekali kita bersama dengan Muhammad Rashidi Muhammad Isa dengan antara laporan yang mendapat tempat projek ternakan ayam kampung dan puyuh oleh graduan universiti. Semuanya seketika nanti. Untuk laporan utama berita wilayah, kembali bersama dengan Syuhaida. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng didakwa lagi atas pertuduhan rasuah membabitkan projek pembinaan jalan utama dan terowong yang bernilai 6.3 bilion ringgit. Ketika dihadapkan di Mahkamah Session Butterworth, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid. Mengikut pertuduhan, anggota Parlimen Bagan ini menggunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri untuk menerima wang suapan 3.3 juta ringgit bagi membantu syarikat milik Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli melaksanakan projek bernilai 6.3 bilion ringgit. Perbuatan didakwa dilakukan di Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang di tingkat 28 Komtar antara Januari 2011 hingga Ogos 2017. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 23/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan Seksyen 24/1 Akta yang sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akrab Garib, Muhammad Muzani Faris Muhammad Mokhtar dan Francine Cheryl Rajendram. Manakala Guan Eng diwakili Peguam Gobind Singh Deo, Ram Karpal Singh dan RSN Raya. Jumaat lepas, Guan Eng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan berhubung projek sama. Semua kerajaan negeri diingatkan tidak mengeluarkan sebarang peraturan berkaitan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 sebelum mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan. Keperluan itu selari peruntukan dalam Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta Kurungan Akta 342 yang menetapkan sebarang peraturan berkaitan hanya boleh dikeluarkan Kerajaan Persekutuan. Tegas Menteri Kanan Keselamatan, tindakan kerajaan negeri mendahului keputusan Kerajaan Persekutuan akan menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini merupakan Akta Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri tidak mempunyai akta sendiri yang menyamai Akta 342 ini kecuali negeri Sarawak. Negeri lain tidak ada. Jadi setiap peraturan hanya boleh dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan berdasarkan Akta 342 ini. Kesan daripada kerajaan negeri mengumumkan peraturan tanpa kelulusan Kerajaan Persekutuan, peraturan tersebut tidak boleh dikuatkuasakan. Kalau pihak polis tidak boleh mengambil tindakan untuk menangkap mereka dan mengenakan kompaun kecuali diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan. Kalau dalam PKPD biasa, kita akan wartakan segala peraturan tersebut, tetapi dengan PKPD pentadbiran, Ketua Pengarah Kesihatan di bawah Seksyen 11/3 boleh mengeluarkan perintah. Beliau memaklumkannya dalam sidang media selepas mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKPP di Parlimen.
Berkuat kuasa hari ini hingga 31 Ogos, 2 kawasan di Perlis dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. PKPD bersasar secara pentadbiran. Kawasan berkenaan umum Datuk Seri Ismail Sabri, masing-masing Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul. Jelas beliau pelaksanaan yang melibatkan 872 penduduk daripada 191 rumah susulan penularan kes aktif kluster Siva Gangga di Perlis. Ia dilaksana dengan prosedur operasi standard SOP sedia ada dengan pertambahan sekatan jalan raya. Pergerakan keluar masuk oleh penduduk setempat atau penduduk dari luar kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan sama sekali, dilarang. Walau bagaimanapun, pergerakan penduduk di dalam kawasan PKPD adalah dibenarkan. Jadi mereka bebaslah untuk keluar, untuk membeli barangan dan sebagainya, kerana premis perniagaan di bawah perkhidmatan keperluan asas ataupun esensial dibenarkan beroperasi. Dan masa operasi dihadkan dari jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, semua pejabat kerajaan dan institusi pendidikan yang terletak dalam kawasan tersebut ditutup. Aktiviti keagamaan di masjid dihadkan secara bersyarat manakala rumah ibadat bukan Islam tidak dibenarkan beroperasi. Semua penduduk di kawasan berkenaan akan disaring. Bertemu kembali. Projek melebar serta menaik taraf jalan persekutuan FT54 dari Sungai Buloh ke Asam Jawa dekat Kuala Selangor dijangka siap sepenuhnya November ini. Selain siap lebih awal daripada jadual, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mengakui projek naik taraf jalan sejauh 25 km itu turut mencatatkan penjimatan kos kira-kira 10 juta ringgit. Penjimatan itu jelasnya adalah hasil perancangan teliti kontraktor yang dilantik selain kerjasama erat antara kontraktor, agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Telah dianggarkan 30 April 2021. Tapi saya kira kalau kita dapat laksanakan apa yang dihajarkan oleh TNB, saya kira target kita ialah the partial completion ni dapat kita buka jalan ini dalam bulan September ataupun selewat-lewatnya November, hopefully. In term of kerjasama daripada semua pihak, jadi ianya tidak melambatkan kerja dan ianya mempunyai perancangan yang lebih terperinci, efektif lah. Yeah. Bercakap dalam sidang media selepas lawatan ke tapak projek, Datuk Seri Fadilah menyatakan projek yang dilaksanakan secara reka dan bina ini melibatkan usaha menaik taraf jalan sedia ada daripada laluan 2 lorong 2 hala kepada 4 lorong 2 hala. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM masih merangka dan berbincang kaedah terbaik serta sesuai untuk dilaksanakan bagi ujian penilaian kelas KAFA UPKK bertulis tahun ini yang telah dibatalkan susulan penularan COVID-19. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari dalam sidang Dewan Rakyat, penggantian ujian bertulis itu perlu sesuai dengan keadaan semasa kerana COVID-19 masih belum berjaya diputuskan. Pihak JAKIM dengan penuh sedar bahawa kaedah ujian penilaian kepada pelajar-pelajar murid-murid KAFA ini adalah merupakan satu instrumen penting dalam pendidikan dan merupakan teras dalam pendidikan agama. Namun kaedah yang kita akan gunakan untuk dilaksanakan dalam suasana COVID yang masih lagi merebak ini, kita sedang merangka dan akan mengumumkan dalam masa terdekat bagaimana kaedah yang sesuai untuk dilaksanakan bagi penilaian terutamanya kepada murid-murid yang terlibat dengan pendidikan KAFA ini, dan insya-Allah kerajaan akan umumkan kaedah yang sangat sesuai dalam masa terdekat ini, yang berhormat, insya-Allah. Perkara itu dibangkitkan Ahli Parlimen Pematang Pau Nurul Izzah Anwar. JAKIM pada 17 April lalu telah mengumumkan pembatalan UPKK 2020 susulan COVID-19. Untuk rekod, UPKK dijadualkan pada 28 September hingga 1 Oktober.
Baik, lintas langsung negeri-negeri dibuka dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama dengan Muhammad Diah Sahlan. Jadi teruskan dia. Baik, terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Serabai 365 penerima bantuan sara hidup BSH dan bantuan prihatin nasional BPN 2020 yang tidak mempunyai akaun di kawasan pedalaman Sabah mendapat manfaat inisiatif Baharu Perkhidmatan Komuniti Bergerak MCS Mobile River bagi urusan penunaian bantuan tersebut. Ia melibatkan penerima di kawasan Pegalungan, Pensiangan dan Tatalayan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Atta Joseph Kurup ketika berucap melancarkan perkhidmatan Mobile River di pentas terbuka Pekan Pegalungan berkata, Mobile River ialah himpunan perkhidmatan bergerak kerajaan menyasarkan masyarakat di kawasan sungai di pedalaman Sabah hasil inisiatif Kementerian Kewangan melalui Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS bersama pejabat beliau. Beliau yang juga ahli Parlimen Pensiangan berkata ia bukan sahaja menjadi platform memberi perkhidmatan kepada rakyat, malah medium mendengar keluhan masyarakat luar bandar. Sementara itu, menurut kenyataan media PMS, sejumlah 20.6 juta ringgit diperuntukkan untuk penerima BSH serta BPN 2020 pedalaman Sabah. Tiada akaun bank melibatkan 11,330 penerima. Ini termasuk penunaian tunai yang dibuat bersama pejabat daerah Kalabakan, Kemabong, Pitas, Tongot, Paitan, Matunggung, Tungku, Suk, Pulau Bangi dan Nabawan sepanjang bulan Julai lalu. Pasukan Gerakan Am PGS sempurna menahan 7 lelaki warga asing dan merampas 5 laras senapang patah buatan sendiri dipercayai digunakan untuk menangkap ikan di perairan Pulau Mabul sempurna Khamis lepas. Pegawai Pemerintah Batalion 14 PGA Tawau, Superintenden Muhammad Yaakob Murad dalam satu kenyataan media berkata, kesemua lelaki warga Filipina berumur 18 hingga 45 tahun tersebut ditahan pukul 9.15 malam. Tangkapan dilakukan sepasukan anggota PGA sempurna yang menjalankan tugas benteng COVID setelah mengesan 2 bot pam dan sebuah bot laju dalam keadaan mencurigakan di perairan berkenaan. Ketika pemeriksaan, kesemua yang berada di dalam bot gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri sah dan turut ditemukan 5 senapang patah buatan sendiri dan beberapa peralatan lain digunakan untuk menangkap ikan. Menurut Superintenden Muhammad Yaakob, tangkapan dan rampasan termasuk bot beserta enjin kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 6-1 Akta Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 6-1-C Akta Imigresen. Baik, demikian dahulu perkembangan dari Sabah petang ini. Saudara, jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih dia untuk laporan dari RTM Sabah itu tadi. Dan dari Bumi Kenyalang, terus saja langsung bersama dengan Vanessa Mering. V. Terima kasih Redwin. Salam sejahtera dan salam hormat. Angkatan Tentera Malaysia ATM berjaya mematahkan cubaan menyeludup pelbagai barangan di sempadan Sabah dan Sarawak ke Kalimantan, Indonesia dengan nilai mencecah 9.7 juta ringgit. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zakaria Yadi berkata, rampasan itu dibuat sepanjang tempoh 3 fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula Mac lepas sehingga semalam menerusi Op Benteng. Dengan APMM, dalam tempoh tersebut, ATM turut menahan 149 pendatang asing tanpa izin parti dan mengusir 43 orang daripada 113 kes yang direkodkan. Saya ingin memaklumkan kepada rakyat Sarawak, jangan bimbang. InsyaAllah dengan kerjasama ini dan keupayaan yang kita ada sekarang serta keanggotaan yang kita ada, kita mampu memastikan keselamatan negeri Sarawak ini terjamin. Datuk Muhammad Zakaria menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud di kediamannya di Kuching.
Kunjungan ini bagi memaklumkan Tun Pehin Sri Abdul Taib mengenai pelantikannya sebagai Pemerintah Medan Timur pada 17 Julai lepas menggantikan Jeneral Datuk Zamrus Mohamad Zain yang dilantik Panglima Tentera Darat. Peruntukan RM2 juta bagi menaik taraf kemudahan infrastruktur asas di Kampung Jabai Bintulu membuktikan komitmen kerajaan menyelesaikan masalah rakyat terutama isu kekurangan kemudahan infrastruktur asas. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zulpilip berkata, pelaksanaan projek tersebut menerusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA itu secara tidak langsung memberi manfaat kepada penduduk terpabit dan kawasan sekitarnya. Projek tersebut melibatkan naik taraf jalan dan peparitan bagi mengimbangi pembangunan kawasan penempatan tinggi bandar, menyusun semula utiliti kawasan tersebut supaya lebih teratur dan membaik pulih parit bagi memudahkan kerja penyelenggaraan rutin. Datuk Haji Talib berkata ini adalah usaha kerajaan memastikan pembangunan yang seimbang di pinggir bandar, terutama sosioekonomi dan infrastruktur asas, sebelum dapat mencapai sasaran untuk menjadi sebuah bandaraya industri mesra menjelang tahun 2025. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Jalan Baharu di Kampung Jabai yang merupakan sebahagian daripada projek naik taraf infrastruktur asas di kawasan tersebut. Dengan adanya projek berkenaan, ia juga dapat mengatasi masalah rangkaian jalan yang kurang sempurna di sesebuah kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Lokasi tertumpunya kawasan perumahan, komersial dan penempatan baru di sekitar Bandar Bintulu. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V untuk laporan itu tadi. Dan bagi memberi laluan kepada rancangan seterusnya, siaran berita wilayah di TV1 dan TVOK berakhir di sini dan diteruskan di saluran berita RTM. Anda boleh ikuti kami di saluran My Freeview 1, 2, 3 dan selepas ini, laporan dari Terengganu akan menyusul. Baik, berita wilayah diteruskan ke Terengganu, jadi terus saja bersama dengan Muhammad Rashidi. Muhammad Izzah. Rashidi. Terima kasih. 3 usahawan di Terengganu menerima bantuan program Geran Pemadanan Change Upgrade Product CUP di bawah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM tahun ini, membabitkan peruntukan RM105,000. Sejak diperkenal pada 2014, 9 usahawan di negeri ini telah dibantu melibatkan peruntukan hampir RM500,000. Okey, untuk usahawan melayakkan mereka menerima bantuan ini, mereka adalah usahawan yang dia punya tahap jualan tu kurang daripada RM300,000 lah. Jadi bantuan ini merupakan kita panggil geran pemadanan, di mana usahawan terpaksa juga mengeluarkan dia punya kos sebanyak 30% dan yang selebihnya tu ditanggung oleh kerajaan lah. Terdahulu, Majlis Penyampaian Geran CUP telah disempurnakan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Maknawi. Ramlah awam pengusaha keropok warisan Losong menerima bantuan CUP LKIM RM60,000. Peruntukan tersebut akan diguna untuk memperbesarkan lagi kedai miliknya di Losong, Kuala Terengganu yang sudah diusahakan sejak 35 tahun lalu. Nak baiki atap, nak buat atap, nak ubah suara kedai. Ubah suara yang barulah, nak buat comel lah. Sebab kita tengok pelanggan kita pun dah semakin maju, jadi kita nak percomelkan kedai kita lah. Biar comel, nampak orang luar mari ramai ke Terengganu. Kalau satu Ahad memang tempat tumpuan pelacung kat Losong ni. Jadi kita rasa malu macam tula je kedai kita tau. Jadi kita nak ubah suara lah. Tapi bersyukurlah LKM banyak bantu. 16 usahawan seluruh negara menerima bantuan CUP tahun ini membabitkan peruntukan lebih RM300,000. Terima kasih petugas Barisan Hadapan. Ini yang cuba dizahirkan seorang pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Muhammad Fazli Abdul Rahman. Beliau bergerak secara solo menunggang motosikal menjelajah ke 10 negeri selama seminggu bermula Jumaat lalu. Pegawai APM Pulapau Baling ini melakukan kembara Muhibah 1.0 membawa impian bersemuka bagi menzahirkan terima kasih kepada anggota APM ketika singgah di 60 cawangan APM. Ketika tiba di Terengganu, Muhammad Fazli melahirkan hasrat untuk meneruskan perjalanan ke Sabah, Sarawak dan Brunei sebaik sahaja tamat sesi pertama program Sabtu ini.
pada 15 Ogos. Itulah hari Sabtu yang kami telah rancang untuk jangka tamatkan ekspedisi ini. Okey, harapan untuk program seterusnya adakah akan berhenti di sini atau? Untuk makluman, planning untuk next iaitu Kembara Muhibah 2 akan merentasi angkatan wilayah 1 iaitu Sarawak, Brunei dan juga Sabah. Ketibaan di APM Terengganu di Kuala Nerus disambut Pengarah APM Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman. Signifikan program ini juga yang dilakukan oleh Tuan Fazli ini, oleh beliau, iaitu sempena bulan kemerdekaan negara kita yang mana bertepatan dengan tema Hari Kebangsaan tahun ini iaitu Malaysia Prihatin, dan beliau menzahirkan keprihatinan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga-warga APM dan juga frontliner yang semua yang terlibat dalam pengurusan bencana ini. Bergelar graduan universiti tidak menjadi penghalang bagi seorang pemuda mengusahakan ternakan ayam kampung dan puyuh pedaging. Pemegang ijazah sarjana muda Universiti Malaysia Pahang UMP Muhammad Sharafi Suhaimi nekat menceburi bidang ini di Kampung Tanggul, Hulu Terengganu. Projek dimulakan sebagai hobi dan pendapatan sampingan pada 2017 itu semakin berkembang sehingga dapat menjana pendapatan ribuan ringgit khususnya menerusi penjualan puyuh pada setiap kali tiba musim tuaian hasilnya. Menurut Muhammad Sharafi, selain belajar menerusi YouTube, pemuda 28 tahun ini juga berguru dan mendapatkan nasihat mereka yang berpengalaman membela ayam kampung dan proses pengeraman telur. Selain berhasrat memodernkan lagi sistem pengendalian dan menternak sedia ada. Masa tengok YouTube tu masa mula nak bela, belajar itu YouTube sambil tengok kita dah buat. Tak jadi kita ubah-ubah balik macam itulah. Tengok daripada belajar dengan macam orang lama, kita pergi melawat kebun dia, tanya macam mana. Cuma nak ikut ni pasal kita tak ada modal dulu. Jadi banyak kepada tengok YouTube dengan pergi menuntut ilmu dengan orang lama. Pada peringkat awal, mesin pengeraman telur ayam dan puyuh berkapasiti kecil yang direkanya sendiri melibatkan kos sekitar RM100 sebelum dikembangkan secara berperingkat. Inisiatif ini mendapat perhatian Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri yang menyediakan sebuah mesin pengeraman telur berharga RM2,000. Sepanjang saya bela ni, ternak selama 3 tahun lebih lah. 2 tahun tu tak ada masalah. Dari segi masalah babi, kita boleh beki pagar semua sekali. Tapi tikus ni pasal dia benda kecil kan. Jadi benda tu payah sikit nak kawal. Jadi cara penyelesaian saya stop dulu mana kita kosong dulu untuk upgrade balik reban ni, untuk buat lagi sistem tertutup lah. Nak bagi selamat sikit lah. Baru boleh memaksimalkan keuntungan dan pengeluaran produk macam tu. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid merangkap ahli Parlimen Hulu Terengganu kagum dengan semangat Muhammad Sharafi yang tidak bergantung kepada sektor pekerjaan makan gaji. Mungkin bantuan dari segi bentuk kewangan untuk mengembangkan lagi ataupun membeli peralatan. Tengok tak peluang lah. Dan saya yakin kita perlu sokong. Kita perlu sokong usaha sebegini kerana tak ramai orang muda yang berminat. Saya tak? Dia minat benda-benda sebegini. Jadi syabas dan tahniah tu ucapkan kepada orang muda kita ni, Cik Sharafi ni, yang berani menceburkan diri dalam bidang pertanian dan peternakan ayam dan juga penetasan. Beliau berharap projek ini terus berkembang maju serta menjadi ikon kepada belia bagi menceburi bidang penternakan selain lebih bersistematik dan inovatif. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali semula kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat kepada status terkini berkaitan gelombang haba di Malaysia yang mana bacaan suhu maksima di kawasan Besut, Batang Padang, Temeloh, Jempol dan juga Segamat telah pun mencapai bacaan tahap pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga serta menghadkan aktiviti luar dan minum air secukupnya.
Bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan di hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia, kecuali hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan kawasan di Perlis, Kedah, Selatan Pahang dan juga Timur Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, keadaan cuaca di hampir ke semua bahagian di sana juga berada dalam keadaan baik dan tiada hujan, dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Baik Syu, kalau kita sebut saja nasi kandak ni dengan Pulau Pinang sangat sinonim dan juga tak dapat diasingkan. Ya, betul tu Randy. Dan jika sesiapa sahaja yang ke Pulau Mutiara, itulah antara menu wajib. Dan kita ikuti laporan yang disediakan oleh Hamizah Mansur mengenai keistimewaan nasi kandar ini. Saksikan. Tidak dapat disangkal, nasi kandar merupakan antara makanan nostalgia di Pulau Pinang. Keenakan kari dengan wangian campuran rempah ratus sememangnya memikat selera sesiapa sahaja. Keunikan nasi kandar pastinya terletak pada keenakan pilihan lauk pauknya. Nasi kandar Hamidiah yang terletak di Lebuk Kempel antara yang menjadi tumpuan termasuk pelancong luar. Keaslian resepi turun-temurunnya menambat selera pengunjung. Makanan yang dimasak dengan rempah asli lah, autentik yang disediakan oleh tok moyang kita, hanya kita ikut apa cara macam mana dia sediakan di resepi itu jugalah. Bertahan hampir 1 abad, populariti nasi kandar Hamidiah kekal hingga kini walaupun banyak persaingan daripada pengusaha nasi kandar lain. Jenama ini pernah menerima pengiktirafan Malaysian Board of Records. Kalau anda tengok semua makanan-makanan ini, mesti anda terliur kan? Jadi, pakat datanglah ke Pulau Pinang untuk merasai sendiri nasi kandar. Okey, setelah makan, basuh tangan, mesti bau masih lekat lagi di jari anda. Hamizah Mansur, Berita RTM. Jadi, berita wilayah berakhir di sini. Jadi, terus setia bersama kami di Berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP, tanggungjawab putuskan rantaian COVID-19 terletak pada kita semua. Dengan itu, saya Ray Robin, salam hormat. Dan Assalamualaikum.